semua, saya Ain. Dalam video ini saya nak kongsi information mengenai bekam darah untuk merawat masalah sakit kaki dan juga sakit lutut. Sakit kaki dan sakit lutut boleh diatasi dengan bekam. Cuma nak kena tahu macam mana kondisi masalah sakit kaki dan sakit lutut tu. Kalau misalnya sakit lutut, kalau sakit lutut tu disebabkan oleh penyumbatan, sakit kerana penat, banyak diri atau banyak jalan, ataupun mungkin jatuh, itu boleh diatasi dengan bekam kerana mungkin itu terjadi kerana penyumbatan ataupun ada blood clot, ataupun bengkak. Ianya boleh diatasi dengan membuang darah kotor di kawasan tersebut dan melapangkan perjalanan darah dan buang sumbat-sumbat dekat situ, dan boleh baik. Kadang-kadang boleh baik serta-merta, tapi kadang-kadang juga memerlukan 3 atau 4 hari kemudian baru kita boleh rasa lega. Tapi dalam lain hal pula, kalau misalnya sakit lutut tu disebabkan oleh gel tu dah kering dan tulang dah mula nak gesek-gesek, yang disebabkan oleh wear and tear ataupun penuaan, masalah begitu susah untuk diatasi dengan bekam kerana sudah terjadinya damage ataupun kerosakan pada tulang. Dan juga bekam tak boleh bantu untuk atasi masalah gel yang dah kurang ataupun gel yang tak dapat dikeluarkan lagi oleh badan kita. Itu tak dapat diatasi dengan bekam. Jadi sekarang kita perlu fahamlah di sini masalah lutut yang bagaimana yang boleh diatasi dengan perawatan bekam darah. Dan selain lutut, untuk yang kaki pula, untuk mereka yang ada masalah kaki, lengur-lengur, semut-semut, sengal-sengal ataupun rasa macam sakit gitu, nak tahu juga pasal apa. Sebab kalau misalnya kaki tu sakit kerana banyak jalan atau banyak diri ataupun penat, itu boleh diatasi dengan bekam. Kalaupun kaki tu lengur-lengur pasal mungkin kuat minum air batu ataupun sejuk atau masuk angin, insya-Allah pun boleh diatasi dengan bekam. Tapi ada juga hal di mana bila orang tu sakit kaki, ianya disebabkan oleh saraf. Dia ada masalah dengan saraf, dan biasanya saraf, masalah saraf ni yang dia alami ni adalah ada kaitan dengan tulang belakang. Jadi dulu mungkin dia ada injury, pernah jatuh atau pernah accident dan telah pun menjejas tulang belakang. Bahagian pinggang selalu sakit, tulang mungkin ada bengkok, ada sengit. Jadi telah terjadinya penyempitan ataupun diorang panggil saraf tersepit. Jadi saraf tu kira dah tersepit, jadi ada pembengkakan dekat situ. Jadi saraf yang dekat kaki pun terjejas. Dan bila saraf dekat kaki tu terjejas, kaki tu akan sentiasa sakit. Dan macam mana nak tahu ianya ada kaitan dengan saraf adalah dia punya sakit tu macam cocok-cocok, ataupun dia punya sakit tu macam ada rasa panas gitu. Sekali-sekala macam dekat kaki tu panas gitu, ada rasa macam electric shock, macam ada cocok-cocok gitu. Itu mungkin ada kena-mena dengan saraf. Dan juga kita tengok, pernahkah kita accident, pernahkah kita jatuh terduduk ke, ataupun kita pernah ke macam pernah mengalami injury yang teruk yang telah mengakibatkan buntut kita terrentak ataupun kita jatuh sehingga kita pernah selalu mengalami sakit di bahagian punggung, pinggang. Itu berkemungkinan akan juga menjejas kita punya kaki, kedua-duanya ataupun salah satu saja. Dan itu adalah masalah saraf. Dan masalah saraf begini susah untuk diatasi dengan bekam kerana yang masalahnya adalah saraf. Dan nak tahu apa yang menyebabkan saraf tu terjejas, mungkin kerana tulang belakang sengit ataupun punggung kita macam mana gitu. Jadi biasanya macam ni kita perlu lakukan urut, tapi bukan urut yang biasa-biasa gitu kan. Perlu orang yang betul-betul mahir dalam pembetulan tulang gitu kan, membetulkan pinggang, tulang punggung gitu. Orang yang begitu kita perlu dapatkan bantuan. Dan juga saraf,
kalau boleh dapat buat acupuncture untuk activate balik mungkin ada saraf-saraf yang dah tak hidup. Bukan saraf yang tak hidup lah, saraf yang lemah gitu, yang macam energi dia kurang. Jadi itu boleh di-activate balik dengan lakukan acupuncture. Tapi yang paling penting untuk hal yang macam ni, baik lakukan urut dulu. Kalau nak lakukan bekam, biasanya bekam tu hanya bantu untuk melegakan pembengkakan. Kalau kadang-kadang ada saraf yang tersepit, jadi ada terjadinya pembengkakan. Dan bila dah bengkak, ada sikit darah beku yang tersumbat dekat situ, kita boleh lepaskan penyumbatan tu dan lepaskan dia punya pembengkakan. Namun dia punya masalah asal, iaitu saraf tu tersepit ataupun saraf lemah, itu harus diatasi dengan cara yang berbeza, urut ataupun acupuncture. Jadi sekarang kita perlu fahami masalah kaki yang macam mana yang boleh diatasi dengan rawatan bekam. Sebab tu kadang-kadang kita dapati bahawa kita dah lakukan bekam darah, tapi kaki masih sakit, lutut masih sakit, dan kita macam heran kenapa dah bekam pun masih tak baik. Apakah bekam yang salah ke atau apa. Jadi sekarang kita perlu ketahui lah macam mana bekam tu bertindak dan apakah punca asal sakit kaki tu, supaya kita tahu rawatan yang mana satu yang sesuai untuk atasi masalah begini. Saya harap saya dapat memberikan keterangan yang bagus supaya anda boleh memilih mendapatkan penyelesaian yang betul-betul tepat untuk masalah kaki anda itu. Jika anda mempunyai sembarang soalan, post komen anda, soalan yang di bawah ini, dan saya akan menjawabnya. Terima kasih kerana sudah pun menonton video saya.